Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang Parti Nazi Germany dan persamaan parti itu dengan Pakatan Harapan. 90 tahun dulu, pada tahun 1933, Parti Nazi Germany telah memenangi 30% dari kursi di dalam pilihan raya tahun itu. Ini sama macam Pakatan Harapan yang memenangi hanya 38% dari undi dan 36% dari kursi di dalam pilihan raya November tahun lepas. 30% of the votes and also of the seats. Germany tahun 1933, iaitu 90 tahun dulu, juga menang hanya 30% sahaja. Pemimpin parti Nazi telah, iaitu Adolf Hitler, telah menekan Presiden Germany untuk melantik dia sebagai Chancellor, iaitu Perdana Menteri lah, kalau dalam istilah kita sekarang. Selepas Adolf Hitler dilantik sebagai Chancellor, atas desakan Hitler ataupun tekanan kepada Presiden Germany tak boleh nak bantah atau menafi, oleh kerana Hitler punya parti ni militan, ganas. Mereka akan timbulkan huru-hara sekira Presiden Germany tidak melantik Hitler sebagai Chancellor. Selepas Adolf Hitler dilantik sebagai Chancellor, dia menekan parti-parti lain dan pemimpin-pemimpin parti lain untuk menyertai kerajaan perpaduan dia. Hitler takut sebab tidak ada majoriti. So, melalui paksaan dan ugutan, parti-parti lain telah menyertai kerajaan perpaduan atau kerajaan gabungan Adolf Hitler. Mereka yang tidak mahu menyertai dan enggan, maknanya mematuhi arahan Hitler untuk join kerajaan gabungan atau kerajaan perpaduan, mereka diugut, ditangkap dan dituduh macam-macam kes rasuah lah, salah guna kuasa lah, dan ucapan mereka dianggap sebagai threat to national security, iaitu mereka ni penderhaka kepada negara, dan macam-macam tuduhan dibangkitkan untuk menakutkan mereka dan memaksa mereka menyertai kerajaan. Akhirnya Hitler mendapat majoriti. Selepas tubuh kerajaan sebagai minority government atau kerajaan minoriti, dia dapat majoriti apabila ramai parti lain dan pemimpin lain menyertai kerajaan Hitler. Dan melalui ugutan dan paksaan, dan mereka yang tidak tunduk kepada ugutan dan paksaan ditangkap dan dicas dan dibicarakan atas macam-macam kesalahan. Selepas Hitler dapat majoriti di dalam Reichstag ataupun Parlimen Germany, dia mengeluarkan macam-macam undang-undang baru. Undang-undang baru ni yang dilaksanakan, yang dikeluarkan oleh Hitler, maknanya mengharamkan kebebasan untuk bersuara. Tidak lagi rakyat Germany boleh bercakap, bertulis atau membuat apa-apa yang dianggap sebagai menentang kerajaan. Surat khabar diharamkan dan ditutup. Mereka, editor-editor atau penulis surat khabar ditangkap. Dan akhirnya kuasa mutlak diberi kepada Hitler untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang
dianggap sebagai mengancam keselamatan negara. Dan di sini, mereka yang menentang parti Nazi dianggap sebagai penderhaka dan a threat to national security ataupun ancaman kepada keselamatan negara. Bermaknanya kalau menentang parti Nazi atau menentang Hitler, sama macam awak ni mengkhianat negara ataupun mengancam keselamatan negara, iaitu menentang Hitler sama seperti menentang Germany. Akhirnya kuasa presiden pun diambil alih oleh Hitler. Presiden tu disingkir dan Hitler boleh dikatakan memerintah Germany sebagai raja mutlak. Walaupun Germany ni republik dan bukan monarki, tetapi kuasa Hitler sama dengan kuasa monarki, di mana apa yang dia cakap ialah undang-undang. What I say is law. Tidak ada orang boleh menentang. Dan macam di Malaysia sekarang ni, kita ada Akta Hasutan ataupun Sedition Act. Sekiranya kita bercakap apa-apa tentang 3R tu, ataupun kita menentang raja dan kita mengutuk raja, kita boleh ditangkap dan dibicarakan di bawah Akta Hasutan. Sama di Germany, kalau bercakap apa-apa tentang Hitler ataupun kerajaan ataupun parti Nazi, maka itu boleh dianggap sebagai kesalahan di bawah Akta Hasutan. Dan akta ni diguna habis-habis untuk maknanya to silence dissent, and maknanya kalau you bercakap apa-apa yang dianggap sebagai menentang kerajaan, maknanya you ni dianggap sebagai melakukan satu jenayah. So, orang tidak lagi berani nak bercakap ataupun menentang kerajaan. Dan mereka senyap saja dan tak buat apa-apa. Dan apabila Hitler bertindak terhadap Yahudi, tak ada seorang rakyat Germany yang berani bersuara ataupun menentang tindakan mereka untuk ethnic cleansing, untuk bunuh sampai berjuta-juta orang Yahudi dibunuh. Sebabnya Hitler bermusuh dengan Yahudi ni ialah kerana dia kata Yahudi ni kaya, bank-bank merata dunia dimiliki oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi lah yang mampu untuk finance negara-negara yang dianggap sebagai musuh kepada Germany, Amerika, Perancis, Itali dan sebagainya. Musuh yang dianggap musuh kepada Germany ni diberi bantuan kewangan oleh bank-bank Yahudi. Jadi Hitler nak hapuskan orang Yahudi supaya orang Yahudi ni tidak lagi mampu mentadbir bank atau memiliki bank yang boleh dianggap sebagai musuh kepada Germany. So, Hitler punya reign ni ialah untuk menjadi kuasa dunia. Tetapi terlebih dahulu, Germany kena menjadi kuasa besar. Jadi, mulalah Hitler ni bercita-cita nak menawan seluruh Eropah. Akhirnya, Amerika. Melalui sekutu dia, iaitu Jepun. Tapi rancangan itu gagal. Dan hari ini Hitler tidak lagi dilihat sebagai patriot, tetapi sebagai seorang penjenayah. Tapi semasa tu boleh dianggap orang Jerman ni taksub kepada Hitler. Hitler ni anugerah Tuhan. Hitler ni macam Imam Mahdi lah kalau orang Islam ni. Yang dihantar oleh Tuhan untuk menyelamatkan Germany dan bangunkan Germany sebagai satu kuasa besar. And Hitler ni
menggunakan ugutan dan menggunakan undang-undang draconian, undang-undang zalim untuk mengkuatkan kuasa dia di Germany, dan akhirnya dia memerintah sebagai seorang diktator walaupun dia menang pilihan raya, iaitu Hitler menggunakan demokrasi untuk berkuasa. Tapi selepas dia sudah berkuasa melalui demokrasi, dia hapuskan demokrasi dan dia memerintah secara seorang diktator di mana tidak ada kebebasan bersuara ataupun tidak ada kebebasan untuk menentang kerajaan atau bercakap apa-apa terhadap kesalahan kerajaan. Dan ini boleh dikatakan Anwar Ibrahim hari ini mengikut jalan yang sama. Anwar is going the same route as Hitler. Berkuasa melalui demokrasi, selepas tu merampas kuasa dan mentadbir negara sebagai diktator. Dan kalau kita belajar sejarah Germany tahun 33, 90 tahun dulu, dan cara Hitler mendapat kuasa dan kuatkan kuasa dia dan tukar Germany dari demokrasi kepada dictatorship, ini samalah macam yang Anwar menjalani hari ini. Dan nasib Malaysia ialah Anwar menggunakan demokrasi untuk berkuasa. Anwar membentuk kerajaan minoriti dan paksa semua orang lain menyokong kerajaan minoriti dia dengan menyertai kerajaan perpaduan supaya dia dapat majoriti. Dan selepas mendapat majoriti, dia hapuskan demokrasi dan kebebasan rakyat untuk bersuara. Assalamualaikum. Salam sejahtera.